Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat sejahtera, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun berada di Google Meet Gemah Nur Iman pada pagi ini bagi membimbing kita dengan bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya, pengajian berkitab Sarah daripada terjemahan Hikam Jawi. Yang berusaha Puan Hajah Rosniyati binti Mansur bersama dengan tim pengurusan Gemah Nur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pecinta ilmu, muslimin muslimat yang terus istiqamah mengimarahkan kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Gemah Nur Iman. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita ditemukan lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga, para sahabat baginda, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan kuliah subuh kita pada pagi yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah tadi kita mendapat limpahan rahmat, keberkatan dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada pagi ini. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahab, kita terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan penawarnya kepada yang diuji dengan berbagai penyakit. Sembuhkanlah dengan rahmat-Mu, ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Syufakallah sifan ajilan untuk Kamariah binti Hamzah, Wan Abdul Qadir bin Wandilah, Sabana bin Nordin, Rashidah Nur binti Muhammad Hanafiah, Fadilah Zakaria, Muhammad Hisham, Asgar Putra bin Muhammad Ghazali, Muhammad Nazri bin Ismail, Normah bin Itaib, Zawiyah binti Ja'far, Faridah binti Kasmadi, Kamarul Arifin bin Idris bin Had Fazil bin Kasmadi, Rubiah binti Kasmadi, Herunizam bin Jamaluddin, Erna Suraya binti Iskandar, Zaifaridah binti Yusuf, Rauf bin Ani, Hairniza bin Haji Bakar, Nur Hayati Muhammad, Faridah binti Abdullah, Azam Sahuri bin Muhammad Daud, Muhammad Nabil Iman bin Suhaimi, Baharuddin bin Abdul Rahman, Hajar Salat binti Mukti, Zaini binti Yusuf, Fazilah binti Idris, Halimatun Sa'diyah binti Ali, Wan Hasiyah binti Wan Ismail, Norman Shah binti Muhammad Nasir, Tamizi bin Mustafa, Srihani binti Iskak, Nur Diana Muhammad Asri, Rosnani Muhammad, Zanul Abidin bin Mat Sabudin, Farah Aimi binti Ramli, Haji Hashim bin Haji Adam, Hazrin Mazni Kamarudin, Asrul Nizam bin Haji Hashim, Fatin Amira binti Hasan, Nur Alia Nadira binti Rahadzul, Putri Arfa Elina Sofia binti Muhammad Hakim, Muhammad Khalid bin Faiz, Zaharin Shah bin Zakaria, Rosman bin Baharudin, Awanis binti Amrullah, Fauziah binti Syarif, Muhammad Zain bin Muhammad Khairul Zaman, Hajjah Fatimah Haji, Muhammad Kasim, Jamaah Marsyidi, Zulfadli bin Nur Azman, Abdul Manab bin Haji Nai Elias Hajani, Zaini bin Kling, Siti Nur Bani Hana Muhammad Nur,
Salmah binti Mat Yusuf, Afia Yamina binti Muhammad Nazif, Siti Nurani Muhammad, Muhammad Aini Subari, Muhammad Afandi Arsyad, Siti Nur Atila Ibrahim, Munah Ibrahim, Muhammad Nur Hafiz Muhammad Isa, Atira Hanis binti Haji Muhammad Nur, Suhaimi Ahmad, Halimah Cik Hasan, Muhammad Nur Hafiz Muhammad Isa, Rokia Osman, Ustaz Huzili Husin, Janin Zaharuddin, Rohazul Umar, Rohaizal Umar, Nawai Yusuf, Yusuf bin Ali, Fatimah binti Yusuf, Azizan binti Ismail, Zaharuddin bin Muhammad, Zinirah binti Suhail, anak kepada Ustazah Munirah Humairah, Musa bin Muhammad Aizuddin, anak Ustaz Aizuddin, Roslah binti Yaakob, bunda kepada Ustazah Afzan dan juga kepada anak anda Ustaz Elin Noor, Sumaya yang juga semuanya kurang sihat. Kita doakan kepada 219 nama yang tersenarai dan juga kepada para jemaah yang hadir sekiranya juga diuji dengan pelbagai masalah kesihatan. Kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan menganugerah kepenawarnya dan diberi kesembuhan dan syifa yang sempurna. Amin ya Rabbil Alamin. Dan seperti biasa, pihak Gemuk Nur Iman tidak lupa merakamkan sanah hilwah Barakallah fi umri kepada para sahabat kita yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan usia yang sentiasa rahmat Allah dan redha Allah, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat insya-Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Kuliah subuh kita diteruskan tanpa kita melengahkan masa lagi. Dengan segala bangga kita persilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk membimbing kita dengan bacaan surah Yasin, doa dan pengajian kitab Hikam Jawi. Tafadhal mashkura Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala habibina khairil anam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tubarika lana fi syahri sya'ban. وأن تبلغنا في شهر رمضان وأعنا يا الله على الصيام والقيام وقراءة القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, salam ceria, salam gembira, salam mahabbah. Semoga Sya'ban mengundang keberkatan untuk kita semua. Allah berkati orang yang tolong klik link Gema Nur Iman. Allah berkati yang transfer QR code ataupun dengan cara apa untuk memberi sokongan sumbangan kepada tabung Gema Nur Iman. Allah berkati yang tolong ajak kawan-kawan dalam grup. Dia kata, jomlah kita sama-sama dengar-dengar lepas subuh. Bukan berat pun, sekali klik saja. Lepas tu sambil-sambil dengar dan ambil iktibar. Bagi yang dah hafal surah Yasin, sambil-sambil boleh baca. Dalam kenderaan pun boleh. Ketika sedang ada urusan sikit, tengah gosok baju ke kerana ada kepentingan tertentu pun boleh. Menekuni lagi bagus, memberikan tumpuan. Jadi macam itulah kita punya hasrat dan tekad kita. Semoga semua yang berada di platform Gema Nur Iman pada pagi ini dilimpahkan rahmat oleh Allah, keberkatan oleh Allah. Kita ada tujuan, kita bukan sekadar mengisi masa lapang begitu sahaja, tetapi kita nak lapangkan hati kita dengan ilmu dan kefahaman. Kita berusaha. Hakikatnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi dalam memulakan hasrat itu, marilah sama-sama kita membacakan surah Yasin, juga biniyati syifa.
Saya juga ada kawan kenalan saya yang ayahnya dalam keadaan yang agak berat sedikit. Berat dari sudut risiko kesihatan. Risiko kesihatan. Nama beliau Ja'far bin Haji Abdul Karim. Saya pun mendoakan mudah-mudahan dikembalikan afiat dan sihat. Dan saya pun sama juga sedang menguruskan anak saya Sumaya. Tepat jam 8 berdezut terus ke hospital. Jadi pun ada urusan berkaitan dengan urusan anak juga kesihatan. Jadi apa pun urusan kita pada hari ini, kita doa mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kesempurnaan dan mudah-mudahan mencapai tujuan dan matlamat. Tujuan saya bukan nak anak saya sembuh dan tujuan saya bukan hospital. Tujuan besar saya bukan nak anak sembuh, bukan nak hospital, bukan nak jumpa doktor, bukan nak jumpa nurse, bukan nak bayar yuran dia punya kos perubatan, bukan itu. Tapi tujuannya ialah untuk kita kekal sebagai hamba Allah yang menghambakan diri kepada Allah. Kalau menghantar anak untuk mendapat karawatan itu membawa saya menjadi hamba Allah yang menjalankan perintah dia kerana dia yang mengamanahkan anak itu kepada saya. Kalaulah saya ke hospital itu membawa saya kepada tawakal kepada Allah. Kalaulah saya ke hospital itu membawa saya kepada keadaan tak kisah apa pun Allah berikan kepada saya menjadi lapang dada, selapang-lapangnya. Apa pun terjadi menjadikan saya orang yang menerima. Maka saya buat keputusan perlu pergi hospital. Bukan sebab nak sihat. Sihat sakit, saya tahu. Tak pergi hospital pun Allah boleh bagi sihat. Pergi hospital pun bukan jaminan sihat. Bukan jaminan sihat. Tapi kenapa Ustaz pergi hospital? Sebab tu kita mesti ada tujuan. Kenapa pergi? Ilmu membantu kita membuat keputusan. Tapi kalau tak pergi hospital pun bukan kerana sombong. Aku tak main hospital-hospital ni. Semua mengarut doktor ni. Tak sampai kepada peringkat sombong. Ya, kalau tak pergi, mungkin ada alasan yang lain yang menyebabkan kita mungkin saja memilih untuk tidak pergi. Tapi bukan dengan kesombongan atau kita sebut sebagai apa? Sebagai melanggar, kita sebut sebagai disiplin lah, bolehlah. Disiplin dan menjiwai kehambaan. Jadi, kalau kita pergi hospital dengan perasaan untuk sihat dan wajib sihat dan mesti sihat, kalau untuk berfikiran optimis sangka baik kepada Allah, okey saja, tak kisah. Tapi untuk memastikan sihat, tidak juga. Memastikan sakit, tidak juga. Kerana sihat sakit kita tahu ketentuan dari Allah. Jadi kita pergi dengan harapan sihat, boleh. Dengan doa supaya sihat, boleh. Ni pagi ni kita berdoa ni. Kan kita nak berdoa sama-sama supaya sihat. Boleh tak berdoa? Boleh. Tapi berdoa tu bukan kerana menyuruh Allah sihatkan kita. Tetapi kerana menjadi hamba yang sentiasa meletakkan kebergantungan kepada Allah. Itu tujuan doa. Kata Sayyidina Umar apa? Aku tak pernah bimbang sedikit pun seandainya doa aku belum dimakbulkan. Tetapi yang aku paling bimbang kalau aku mula berhenti berdoa. Kenapa berhenti berdoa? Maknanya putus asa, rasa dah tak yakin dengan Allah, rasa macam dah tak guna doa sebab dah berbuih, dah penat doa. Yang itu yang paling ditakuti oleh Sayyidina Umar. Kerana itu dalam bahasa yang sedikit kasar, menjahanamkan dan memusnahkan jiwa kehambaan diri. Kalau yang itulah. Tapi kalau belum sembuh, kalau namanya belum baik, selagi mana kita tetap bertawakal, bergantung, berharap kepada Allah, itu masih baik. Itu jauh masih baik. Berbanding orang yang sembuh, tetapi hilang jiwa kehambaan diri dan ketaatan kepada Allah. Jadi kita ada target kita. Ada tujuan. Tujuan tu semua dapat kita bentuk melalui kefahaman dan ilmu bertahap, sedikit demi sedikit. Nanti, bila kita jadi orang yang sedang mendapatkan rawatan, sebagai contohlah, rawatan ni contoh saja kerana bersempena kita nak baca surah Yasin ni. Jadi supaya kita masing-masing dalam meminta
meminta kesembuhan, meminta keafiatan dan sihat kepada Allah, kita ada tujuan yang lebih besar, iaitu bukan sihat saja target kita, bukan tidak sakit saja kita punya buruan kita, tetapi kita ada yang lebih penting lagi, ialah mendidik kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jom biar kita ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Ya Allah, kurniakan kami keikhlasan pada perbuatan, percakapan dan juga tindakan. Mudah-mudahan surah Yasin yang kami bacakan menjadi asbab kepada kemakbulan. Amin Allahumma amin. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمرهم إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك لنا ولهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله segar Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah segar ceria. Saya nak tanyalah. Budak-budak kan tengah cuti sekolah ni. Lepas tu nanti kan dalam bulan berapa nah sebelum puasa ni naik sekolah. Ada dengar berita tak? Katanya ada dengar berita tak? Katanya lah, tak pastilah betul tak betul ni. Saya nak minta pengesahan lah semua kalau yang ada tahu maklumat. Katanya sekolah pelajar-pelajar sekolah menengah dah tak boleh masuk asrama penuh. Ada dengar cerita? Sebab dah penuh Ustaz. Tak ada Sebab dah Ustaz. penuh. Ustaz nak bagi teka-teki tu. Ustaz dia. Penuh tak boleh masuk. Terbaiklah lambatkan keadaan. Tanda cergas Jenal. Tok Kojut dan Ustaz. Tok Kojut dan Ustaz. Baru nak tanya ya Allah. Baru nak tanya. Baru nak tanya, ada dengar cerita tak? Baru nak tanya. Pelajar-pelajar tahun ni tak boleh masuk asrama penuh. Kenapa tak boleh masuk asrama penuh? Sebab kalau nak masuk asrama kosong baru boleh masuk. Kalau dah penuh memang tak boleh masuk. Oh, tahu juga Macam mana lah. Dan namanya teka-teki, janganlah serius sangat. Kalau serius, tak payahlah namanya teka-teki. Kalau serius, tengah serius lah.
Baik. Bijak-bijak orang jemaah kita ni Ustaz. Itulah. Dia Dedicated semua. Cepat je jawab. Bila dia bergabung 240 orang memang kelihatan amat bijak. Itulah dia punya kelebihan tu. Bersatu padu. Baik ya. Kita dulu tak ada Ya. asrama penuh Ustaz. Asrama terbuka Oh. saja. Baik. Dan saya tadi tu baru soalan. Yang ni baru kali ni teka-teki. Teka-teki. Dalam banyak-banyak negara, negara mana yang kalau dia berlaku banjir, pelik. Sebab dia punya kalau berlaku banjir, dia banjir dulu baru hujan. Negara Bahrain. Bahrain. Negara Bahrain Ustaz. Dapat juga jawapan. Ya Allah. Allahu Akbar. Apa lagi lah. Saya rasa saya nak bertaubat nasuha lah daripada Ustaz teka-teki. tewas hari ni Ustaz. Oi, memang kena 2-0 Jangan ni. Ustaz. Baru Jangan nak tak- tiup. Jangan tak ke lagi. Jangan putus asa, Ustaz. Oh, jangan putus asa. Masya Allah. Oh, terus berjuang. Ya Allah. Baik. Kita menyambung cerita hikam jawi kita ni. Dekat muka surat 38 bawah sekali. Apa kata pengarang? Apabila mendirikan Allah Ta'ala akan hamba itu dalam mendirikan tu maknanya menentukanlah, menjadikanlah. Apabila Allah menentukan, menjadikan satu hamba tu dalam satu hal, satu bentuk, satu keadaan daripada segala ahwal. Ahwal maknanya perihal lah. Allah jadikan dia sehat ke? Allah jadikan dia pandai ke? Allah jadikan dia lemah ke? Allah jadikan apa? Apabila saja Allah menjadikan seorang tu dalam satu keadaan daripada pelbagai keadaan, yang mana keadaan itu tidaklah dicela dalam syarak. Bukan jadi penjenayah, bukan jadi perompak, bukan jadi penzina, bukan jadi pemakan riba, bukan itu. Tapi Allah jadikan dia yang tidak dicela syarak, maka hendaklah dia, ia tu dialah orang ni, melazimkan dia membaiki adabnya dalam mengekalkan dia dan redha dengan dia. Kita nak latih diri kita, kekalkan diri kita dalam hal maintain adab kita kepada siapa? Kepada Allah. Dan redanya kita pada keadaan kita. Redanya kita. Redanya kita, Allah jadikan begini. Redanya kita, Allah jadikan begini. Allah jadikan seperti ini. Dan hendaklah dia muraqabah akan Allah Subhanahu wa taala dalam memelihara segala adabnya. Dan kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah untuk sentiasa menjaga adab kita. Adab kita kepada siapa tadi? Kepada Allah. Macam mana cara adab yang kita maksudkan? Bukan jalan tunduk. Bukan itu maksud kita. Bukan itu. Ataupun kita kata adab kita tu maknanya beri tabik hormat. Bukan itu yang kita maksudkan. Tapi adab kita adalah adab hati kita, yang mana kita memang menerima segala apa yang ketentuan yang Allah tetapkan pada satu keadaan, berbanding dengan ahwal-ahwal yang lain kepada kita. Dan muafakat kehendak Allah. Muafakat tu maknanya menyetujui, meredai, merestui akan kehendak Allah dalam demikian itu, hingga Allah memindahkan dia daripada ahwalnya. Sehinggalah nanti Allah pindahkan saja kepada kita ni kepada ahwal yang lain. Saya, macam saya sebut tadi, yang tadi saya mukaddimah contoh hospital tu, kalau saya pergi hantar anak ke hospital, adakah itu ahwal ketaatan dicela dalam syarak? Jawapannya tidak dicela dalam syarak. Maka saya terima saja. Kalaulah seandainya saya buat rawatan, sampai saya meninggal pun anak tak sihat, atau sampai anak saya meninggal pun anak saya tetap tak sihat, saya Alhamdulillah tak ada penyesalan. InsyaAllah tak ada rasa kecewa. Mudah-mudahan sampai mati saya tak ada rasa kecewa.
Tak ada rasa macam, ish, aku ni segan lah dengan orang lain. Atau malu lah. Atau rasa terhina lah. Atau rasa macam kita ni, yelah siapalah kita, anak kita gini. Tak adalah. Tak adalah. InsyaAllah tak ada. Dan mudah-mudahan tak ada sampai bila-bila. Dan jangan ada lah mudah-mudahan. Sebab jangan ada tu bukan sebab urusan dengan orang. Kita bimbang urusan hati kita dengan siapa tadi? Dengan Allah. Kita tak nak rosakkan urusan hubungan hati kita, kehambaan diri kita kepada Allah. Dan kata Abu Uthman, tengok muka surat 39. Ini contoh kata-kata. Tapi perkataan dia tu nanti nak kena ubah dia punya tempat koma titik dia supaya kita boleh faham. Dan kata Abu Uthman radhiyallahu anhu, adalah aku, kata beliau, aku ni dalam masa 40 tahun, maknanya dia dah melalui kehidupan yang panjang, 40 tahun, tiada pindahkan Allah Ta'ala akan daku dalam suatu hal, koma, kat situ titik kan, koma, maka tu buat catatan tepi, lalu. Dia sebenarnya dia ambil daripada perkataan bahasa Arab tu, fa. Jadi fa tu diterjemahkan maka, boleh juga. Tapi kalau nak bahasa Melayu kita yang mudah faham, lalu aku benci akan dia. Titik. Okey, sabar dulu, betulkan situ dulu. Bukan betulkan, ni kita bukan betulkan kitab. Kita nak sesuaikan untuk kita faham benda tu. Okey, saya baca lagi sekali. Saya baca secara bahasa saya. Aku ni dalam masa 40 tahun tak ada satu keadaan pun yang mana Allah pindahkan aku kepada keadaan lain lalu aku jadi benci kepada keadaan itu. Tak ada. Allah pindahkan dia daripada sakit, Allah pindahkan jadi sehat. Lepas dia sehat, Allah pindahkan jadi sakit. Tak ada satu keadaan pun yang Allah tiadalah Allah pindahkan aku daripada satu keadaan kepada satu keadaan lalu aku menjadi benci kepada keadaan itu, keadaan tersebut. Tak ada benda tu. Dalam masa 40 tahun ni langsung tak ada. Maknanya apa? Allah tukar dia apa saja, daripada sihat kepada sakit, daripada kuat menjadi lemah, daripada gini apa semua, semuanya dia terima langsung. Tak ada apa-apa pun. Dia kata selama 40 tahun. Dan tiadalah Allah pindahkan akan daku kepada satu hal pula, maka koma lagi, koma kat situ titik dia kita letak koma. Lalu, maka kat situ, lalu murka aku akan dia. Maknanya tak puas hati, tak ada. Tidaklah Allah pindahkan aku kepada satu hal, lalu aku menjadi murka terhadap perkara tersebut. Maknanya dia selama 40 tahun dia tak pernah bangkang, tak pernah rasa tak puas hati, tak pernah tanya, tak pernah menyesali, tak ada. Baik Dan senyanya, saya suka ni bertajuk ni. Sebab saya tak nak, mudah-mudahan Allah hindarkan saya daripada tanda-tanda kebodohan lah. Kebodohan kat sini bukan tujuan kita membodoh-bodohkan orang. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidaklah. Dan bukan tujuan kita nak membodoh-bodohkan diri kita sendiri juga. Kita pun dilarang menghina-hinakan diri kita. Kerana kita adalah makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Cuma kehinaan kepada kita, kebodohan kepada kita yang pada diri kita tu boleh berlaku apabila kita hilang rasa kehambaan diri kita kepada Allah. Rasa kehambaan diri kepada Allah ni tak dapat kita rasa, tak dapat kita rasakan kehambaan diri kepada Allah itu jika kita tidak memiliki ilmu. Ilmu. Dan ilmu ini adalah kurniaan daripada Allah. Pemberian yang sangat besar. Pemberian yang sangat besar. Bila kita memiliki ilmu dan dengan makna kita beramal dengan dia, kita dapat menghayati yang dimaksudkan apa tujuan kita nak menjadi apa? Kepada yang namanya kita sebut sebagai hamba Allah tadi. Hamba Allah tadi. Baik. Kita lihat sama-sama. Seterusnya, dan senya hikayat, cerita, kisah muallif rahimahullah ta'ala, dia cerita, pengarang menceritakan hikayat tentang syekhnya Abul Abbas
pada ketika dia mencita-cita, dia berhajat, ingin, dia nak menjadi tajrid dan meninggalkan barang yang atasnya daripada isytighal pada ilmu yang zahir. Maka dan tiada menjawab Syekh radhiyallahu anhu akan dia. Dan inilah daripada segala natijah al-ilm, natijah ilm maknanya hasil daripada ilmu pada Allah Subhanahu wa taala dan ma'rifah ar-rububiyah. Baik, apa maksud kat sini ni? Sampai situ stop. Sebab yang berikutnya tu satu lagi cerita. Syekh kepada pengarang menceritakan ketika tajrid kan hari tu kita dah belajar kan, tajrid ada orang Allah bagikan dia rezeki, dia berusaha bekerja maka dia dapat rezeki. Tu asbab. Tapi ada orang yang memang Allah jadikan dia memang bentuk kehidupan dia tajrid. Dia memang tak bekerja, tak buat apa, hanya ibadah saja, tetapi kecukupannya terus diberikan oleh Allah. Ada orang yang begitu Allah jadikan. Cuma hari tu kan kita dah belajar kan, kalau kita ni Allah jadikan pada kedudukan asbab, maka kita redalah yang kita ni kedudukannya asbab. Tak perlulah kita memaksa-maksakan diri kita kepada yang namanya tajrid. Sederhana saja. Tapi kalau ada orang yang Allah kurniakan dia makam dia, keadaan dia, bentuk dia, kehidupan dia memang tajrid, maka dia janganlah sibuk pula kepada yang jadi orang yang asbab. Kerana Allah dah jadikan dia tajrid, syukurlah, alhamdulillah. Dia cuma ibadah, makanan ada. Kan ada dalam Quran cerita dia. Saya cerita pernah siapa? Yang dia setiap kali ibadah Nabi Zakaria datang, terus ada makanan. Siapa? Maryam. Ingat? Maryam. 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 Jadi Allah nak tunjukkan bahawa akan ada orang yang tertentu yang memang dia bukan urusan dia kerja. Tapi kalau kenapa Allah suruh kita bekerja? Secara umum ada orang yang Allah jadikan dia tu dengan dalam kedudukan bentuk hidup dia asbab. Tapi disuruh ambil asbab yang halal saja. Bekerja, berniaga, bertani, apa semua boleh. Asbab yang halal. Yang haram dilarang. Tapi dalam yang kita cerita ni semua benda-benda yang halal. Jadi Syekh ni cerita ketika mana dia mencita ia hendak tajrid dan meninggalkan barang atasnya daripada isytighal pada ilmu yang zahir dan tiada menjawab Syekh radhiyallahu anhu akan dia. Jadi tiada menjawab maknanya tak perlu. Kalau memang dah dijadikan dia tu seperti makam asbab, kena bekerja, kena apa, teruskan saja. Kita terima ketentuan Allah bahawa kita ni adalah orang yang disebut sebagai orang yang makam asbab, bukan tajrid. Terima. Maka isytighal. Isytighal tu maknanya ialah kalau dalam bahasa kita kesibukan. Kesibukan. Maka, ada baru yang kedua dia. Maka, jika murka ia kepada hal itu, maknanya murka maknanya tak puas hati. Dia rasa dia nak jadi macam Sayyidatina Maryam juga. Dia tak nak asbab-asbab ni, kerja-kerja ni semua tak nak. Dia nak jadi, dia murka. Contoh saja. Dan berkendak ia berpindah daripadanya kerana dengan nafsunya. Dia kata dia nak tukar. Dia tak nak yang namanya ambil makam asbab ni pada dia tak standard. Pada dia rendah, tak bagus. Saya nak makam yang tajrid. Dengan perasaan begitu, ikut hawa nafsu sebenarnya. Dan lagi berkehendak ia mengadakan lain daripada apa yang telah Allah nyatakan untuk dia. Maka sampailah dia itu, diingatkan konon-konon naik standard. Konon-konon dia nak jadi wali Allah. Dia rasa macam tu. Sebenarnya sampailah dia kepada kemuncak-kemuncak kesudahan-kesudahan jahil kepada Tuhannya. Jadi maknanya ada orang kadang-kadang dia terpengaruh. Dia baca tentang kisah wali-wali Allah. Dia baca tentang Sayyidatina Maryam. Dia baca tentang Ashabul Kahfi. Dia kata, wah, tidur saja menyelamatkan iman. 300 tahun. Dia pun tidur tak pergi kerja. Kenapa tidur? Saya nak tengok Ashabul Kahfi, kata dia. Nanti dulu. Mereka tu Allah jadikan makam tajrid. Sayyidatina Maryam dia nak duduk saja kat masjid, dia nak ibadah saja. Masak semua tak nak. Dia kata masak-masak untuk suami tak ada. Sayyidatina Maryam tak ada masak untuk suami, kata dia. Tak ada masak untuk siapa-siapa. Untuk anak pun dia tak ada sibuk-sibuk. Dia kerja di ibadah. Saya nak jadi gitu.
Dia ingat seperti itu meningkatkan darjat atau meninggikan martabat atau mendekatkan diri kepada Allah. Dia terlupa sebenarnya itu salah satu daripada perkara menuruti hawa nafsu. Lagi sekali, kita baca perenggan yang sama. Maka jika dia murka, dia tak puas hati dia kepada hal itu, dan dia berkehendak sangat nak berpindah daripada hal keadaan dia tu, nak tukar yang tadi tu, yang saya cakap tu, dengan nafsunya, dan lagi dia berkehendak kepada mengadakan lain daripada apa yang Allah dah nyatakan pada dia, apa yang Allah dah berikan pada dia, kurniakan pada dia, maka nanti dia ingatkan lebih baik, maka sampailah dia kepada kesudahan jahil. Kesudahan maknanya kemuncak. Dia punya kesudahan maknanya mercu daripada kemuncak kepada kejahilan pada Tuhannya, dan jahil adabnya ke hadrat Tuhannya Azza wa Jalla. Betapa jahilnya dia. Itu contoh keadaan. Contoh waktu pula. Dia kalau boleh nak sekarang benda tu berlaku. Tapi yang saya selalu contoh apa? Yang saya selalu contoh, kita nak anak kita balik. Itu sebenarnya saya buat contoh tu nak contoh simple. Kita nak anak kita balik minggu ni. Itu kan waktu kan. Rupanya Allah tentukan anak kita balik minggu depan. Saya tak kata kita tak boleh panggil anak kita balik. Bukan. Saya tak kata kita tak boleh runding dengan anak kita tentang waktu bila balik. Tapi saya nak cerita tentang urusan hati kita dengan ketentuan Allah. Bukan pasal anak tu. Pasal anak dia nak balik, tak balik, dia nak cuti, tak cuti, tu urusan lain. Itu bukan urusan kita. Bukan urusan yang sedang kita bincang. Maksud saya itu. Tapi urusan kita tentang hati saja. Baik. Dan inilah daripada sebahagian daripada memalingkan hukum waktu, mengisyaratkan kepadanya orang yang ahli as-sufiyah. Dan iaitu kepada mereka itu daripada terlebih dosa orang yang khas. Maka yang wajib atas hamba itu ialah, saya tambah sikit ialah, untuk memahamkan, ialah menyerahkan saja pada hukum Allah Ta'ala dalam demikian waktu itu. Yang Allah nak tentukan bila waktu kita akan sihat, bila waktu kita sakit semula, bila waktu kita jadi kuat, bila waktu, ya serahkan. Maka itu adalah adab al-ubudiyah. Itulah adab kehambaan diri kepada Allah, dan yang dikehendaki ilmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kat situ ma'rifah. Itulah yang dikehendaki daripada ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan ini salah satu daripada segala makna lafaz al-waqt dalam istilah mereka itu. Maknanya inilah yang dimaksudkan biasa di kalangan sebahagian ahli tasawuf, merujuk kepada kita juga mesti tunduk kepada penentuan al-waqt, waktu. Allah tentukan bila dan tentukan keadaan apa. Atas tadi keadaan diri. Bawah yang ni waktu dia. Jadi kalau macam saya sebut tadi lah, bila anak aku nak sihat ni? Ya, serah pada Allah. Dia yang sihatkan, dia yang uji. Tapi mindset kita, seandainya sampai saya meninggal anak tetap tak sihat, saya dah terima sekarang sebab saya mungkin mati sekarang. Seandainya anak saya sihat tiba-tiba, ya saya terima juga. Terima juga. Kerana sihat dan sakit, kedua-duanya dikurniakan daripada Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Tapi kita mohon supaya sihat kerana melihat kepada sihat itu insya-Allah akan mendatangkan kesyukuran kepada Allah dari kita. Kalau sihat tu ada optimis, kita akan sangat bersyukur. Jadi sihat ini. Tapi kalau anak kita terus sakit, menjadikan kita lagi redha, lagi tawakal, lagi sabar, lagi banyak pahala, lagi apa? Mungkin saja di sisi Allah, mungkin saja kita tak tahu. Sebab tu kita disuruh terima dan belajar. Mungkin saja syurga yang Allah sediakan ke akhirat tu menjadi lebih ternikmat oleh kita dengan sebab kesakitan orang yang sedang kita jaga. Mungkin saja, kita tak tahu.
Dan orang yang sedang menghadapi sakit atau penyakit atau kekurangan itu pun, Allah nak jadikan dia mudah masuk syurga kerana dia tu memang Allah nak jadikan begitu sepanjang hidup dia. Masing-masing Allah sangat sayang, tapi Allah beri dalam bentuk ujian yang berat masa di dunia. Diuji cuma setakat 70-80 tahun, digantikan dengan sesuatu yang berkekalan, indah, yang tidak ada batasnya. Kan kita kira itu macam, ya Allah, dengan sebab melihat yang seperti itu, dengan melihat kepada tawaran-tawaran apa yang diberikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah di akhirat, menarik kita supaya bila kat dunia ni, kita buat keputusan hati yang betul. Bukan keputusan pergi hospital tak pergi hospital. Itu teknikal saja. Teknikal saja. Ambil ubat tak ambil ubat, pergi hospital tak pergi hospital, jumpa doktor tak jumpa doktor. Itu teknikal. Tapi keputusan hidup kita tu, kita buat keputusan tu berdasarkan kepada hal demikian. Ada satu kisah nak cerita pasal ni lah. Ada dua orang. Dua-duanya wali Allah. Dua-duanya kita sebut wali Allah lah. Orang soleh, orang abid kan. Jadi seorang wali Allah ni, secara umum, dia tak mengeluh tentang hal dunia. Dia malu nak mengeluh. Dia mengeluh dosa. Ya Allah, aku kenapa semayang lambat? Ya Allah, kenapa zikir aku? Dia mengeluh hal akhirat saja. Biasanya gitu. Satu hari, satu orang wali Allah, saya lupa siapa nama dia. Nuruddin, lupa namanya. Seorang wali Allah lah. Dia datang menziarahi kawan dia. Kawan dia juga, B lah saya sebutlah. Yang B ni, dia mengeluh. Dia kata, aku ni hidupnya payah betul lah. Dia cerita, mengadu, merintih gitu. Jadi kawan dia yang A ni, wali Allah yang pertama ni, dia kata, kamu kan tahu bahawa kita ni tak boleh mengeluh-ngeluh. Setiap satu benda itu kan mengeluh. Tak boleh kita. Mengeluh ni menjadikan kita ni, menunjukkan ketidakpuashatian kita, apa semua. Sekali yang B ni dia jawab, sebenarnya aku mengeluh ni ada tujuan. Oh, ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya aku nak menyatakan diri aku ni hamba Allah saja. Bukan tujuan untuk luahkan perasaan aku. Tak ada. Dia kata, aku tak mementingkan perasaan aku. Aku cuma nak luahkan macam mana cara nak menunjukkan kehambaan diri kepada Allah. Lalu aku ceritakan saja. Ya Allah, aku ni badan aku sakit ya Allah. Duit aku tak cukup ya Allah. Macam mana nak teruskan hidup ni? Aku nak meneruskan. Jadi aku cuma mengeluh, tujuan aku nak beritahu diri aku sendiri saja betapa aku ni hamba. Lalu kawan dia kata, ya kalau begitu ya sudah. Silakan saja mengeluh. Silakan saja mengeluh. Kerana pada dasarnya mengeluh tu memang tak bagus. Memang tak bagus. Rasulullah tak ada, ya aku ni tangan aku sakit, kaki aku apa semua ini gini. Nabi tak ada banyak mengeluh. Tapi yang tadi tu dia mengeluh dengan ilmu. Dia mengeluh bukan sebab nak mengeluh. Dia mengeluh bukan sebab dia nak menyalahkan takdir. Dia mengeluh bukan sebab, kerana dia kata cuma satu je. Dia fikir untuk dia cuma hendak menyatakan betapa dia tu sangat hamba, tidak mempunyai apa-apa daya, dan dia hanya seronok kerana dapat menyebut kalimah Allah banyak kerana pengaduan saja. Jadi kalau macam itulah tujuan mengeluh, maka jawapannya tidak mengapa. Tidak mengapa tu bukan pada perbuatan mengeluhnya itu, tapi kerana pada tujuan dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tahu tujuan dia. Dia tahu hasrat dia. Baik. Dan tengok bawah tu, telah tersebut dalam suatu khabar bahawasanya Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, ni perenggan ikutlah. Wahai anak Adam, engkau berkehendak dan aku juga berkehendak. Dan tidak ada ia maknanya tak akan berlaku apa-apa melainkan barang yang aku kehendak. Barang tu maknanya apalah. Tak akan ada berlaku apa-apa melainkan apa yang aku kehendaki. Kan kehendak Allah kan? Maka jikalau engkau serahkan bagiku apa sahaja yang aku kehendak, maka aku akan kurniakan kepada engkau. Jadi saya serahkan sajalah apa kehendak Allah ke atas anak saya. Apa kehendak Allah. Jadi contoh kan,
Kita cubalah. Saya tak kata saya berjaya dan saya na'udzubillah bukan mencontohkan diri. Wal'iyadzubillah. Bukan itu tujuan saya. Kan? Ni ada juga soalan sambil saya respon juga kan. Boleh tolong huraikan. Kita nak anak sihat tetapi Allah nak sebaliknya. Ya. Engkau berkehendak, aku berkehendak. Dan tidak akan ada berlaku apa-apa melainkan apa yang aku kehendak. Wahai hamba-Ku, kalau engkau serahkan semuanya kepada apa yang aku kehendak, maka aku akan kurniakan bagimu. Saya lebih seronok dengan kurniaan Allah. Saya serah kepada Allah. Apa yang Allah kehendak kepada anak saya terima semua sekali. Kalau anak saya sekarang, saya cuba nasihat diri saya sendiri. Apa sahaja kehendak Allah ke atas anak saya. Sekalipun itu, saya mohon bukan anak saya sihat saja. Saya mohon dia sihat. Saya doakan. Saya baca Yasin tu mohon supaya sihat. Mohon kepada Allah bukan untuk suruh. Tapi untuk menyatakan saya ni memerlukan sangat kepada Allah. Saya sangat perlu kepada Allah. Saya tak perlu sangat kepada hospital, doktor, nurse, obat. Sebenarnya saya tak berapa perlu. Tapi oleh kerana doktor, hospital, obat itu semua adalah alat. Alat yang menjadi asbab kepada kesihatan, maka saya bergerak melalui jalan itu. Tapi sebenarnya saya tahu, saya tak berapa perlu kepada apa pun semua. Sebab saya tahu kehendak Allah mengatasi segala hospital, segala obat, segala doktor, segala nurse. Saya tahu. Dan saya kena beritahu diri saya berkali-kali. Berkali-kali supaya saya nak ingatkan diri saya saja sendiri. Tapi adakah saya ingin dalam hati saya untuk anak saya sihat? InsyaAllah memang saya ingin dia sihat. Tetapi saya tidak mendahulukan, mengutamakan kehendak saya mengatasi apa yang Allah kehendaki. Apa saja keinginan saya mesti tundukkan sebawah-bawahnya berbanding kehendak Allah. Saya kena letakkan dalam hati saya, kehendak Allah pasti mengalahkan kehendak aku. Dan kerja aku ialah tunduk setunduk-tunduknya kepada kehendak Allah. Kerja aku. Tentang urusan Allah, saya terima. Jadi kalau Allah tawarkan, kalau engkau serahkan semuanya kepada kehendak aku, maka aku akan kurniakan kurniaanku kepadamu. Jadi kurniaan Allah kepada saya tu jauh lebih penting daripada terlaksananya kehendak saya. Mungkin kehendak saya, anak saya sihat tak terlaksana. Tapi Allah kurniakan saya yang saya sebut tadi tu. Mungkin, tak tahu. Allah kurniakan saya tawakal yang lebih baik. Ridha yang lebih besar. Prasangka baik yang lebih mantap. Kehambaan diri yang lebih menjunam, rendah kepada Allah. Kalau itulah namanya kurniaan Allah yang pada Allah kurniakan kepada kita, maka kita kena tahu bahawa kurniaan Allah jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk anak sihat. Kita kena ingat tu. Itu kena tanam betul-betul. Jangan sampai bila kita terlalu mengkedepankan kehendak kita, banyak tak orang kecewa? Saya tanya ni. Banyak tak orang hampa? Banyak tak orang kecewa? Banyak tak orang yang tertekan? Banyak tak orang yang menjadi susah hati? Banyak tak orang jadi geram? Banyak tak orang jadi tak stabil emosi? Banyak tak orang semakin tua semakin bermasalah? Banyak tak orang yang semakin umur dia dah meningkat semakin merapu cakapnya? Banyak tak orang yang semakin merepek dia punya penilaian dia kepada Allah? Yang itu jauh lebih musibah berbanding sakit yang diteruskan oleh Allah. Jauh lebih musibah sebenarnya. Tapi oleh kerana kita tak nak tertipu bahawa sehat tu mesti baik. Kita tak tahu. Memang sehat itu baik, tapi bukan mesti baik. Faham tak maksud saya? Sehat itu baik, sebab tu Rasulullah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehataka qabla saqamik. Rebut masa sehat sebelum datang masa sakit. Memang sehat tu baik. Sehat tu bagus, tak dinafikan. Tapi kan belum tentu mesti baik untuk kita. Faham? Tapi sehat itu sendiri baik. Sebab tu kita disuruh doa. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah. Doa. Memang boleh doa. Boleh. Tapi cara fikir tentang sehat, cara kita berurusan dengan sakit, itu jauh lebih mustahak daripada sakit dan sehat itu sendiri. Alamak, serius pula. Teruskan. Boleh lah, boleh boleh. Boleh. Faham maksud saya?
Jadi saya benda yang sama lah, benda yang sama. Saya kena praktikkan benda. Tapi kan orang tak tahu kan cara fikir kita, cara melihat kita. Memang orang tak tahu sebab bendanya bukan secara zahir nampak orang tu faham tak pasal sakit, pasal sihat. Sebenarnya untuk sihat pun kena belajar, untuk sakit pun kena belajar. Sebab tu indahnya ilmu. Jadi orang yang berilmu kalau dia sakit luar biasa. Orang yang berilmu kalau dia sihat juga insya-Allah luar biasa. Sebab tu kita himpunkan di Gema Nur Iman. Mudah-mudahan yang sihat dibekalkan ilmu. Yang sakit jangan terlepas dengan ilmu. Yang sihat terus dibekalkan dengan ilmu. Yang sakit jangan pula terkesamping daripada ilmu. Terkesamping tu maknanya apa tahu? Orang yang sakit kadang dia ada kekangan nak datang kelas. Kita tak nafikan. Tapi kita tak nak asingkan dia, kesampingkan dia. Itulah ada fadilat kelebihan sedikit pada urusan kelas online yang macam ni. Orang yang sakit juga dapat faedah yang insya-Allah akan sampai kepada dia kebaikan-kebaikan yang membantu dia sebenarnya. Yang membantu dia menjaga kehambaan diri sepanjang sakit. Dah kalau Allah takdirkan dia memang sampai meninggal sakit, ya sudahlah. Cuma kita tak tahu je, kita tak diberitahu. Kita ni sampai mati memang sakit ke apa. Cuma tak diberitahu saja. Tapi mungkin tak ada orang yang memang hari ni dia sakit dan memang Allah dah tentukan dia sampai mati dia memang sakit. Akan ada kan macam tu kan? Tentu ada saja. Kita tak tahu siapa. Cuma ada saja. Mungkin saja ada. Bila tahu mungkin saja ada, maka kita letaklah kemungkinan itu mungkin pada kita. Ada orang cakap gini, Ustaz, kalau gitu, kalau kita rasa yang kita ni sakit saja sampai mati, maknanya kita bersangka buruk kepada Allah. Bukan. Siapa kata sakit mesti buruk? Itu cara kata-kata ni. Siapa kata sakit mesti buruk untuk kita? Sakit itu sendiri memang satu benda yang buruk. Sihat benda yang baik. Tapi siapa kata sakit itu confirm mesti menjadi perkara buruk kepada kita? Dia benda lain ni. Benda berbeza. Sihat adalah benda yang baik. Tapi siapa yang kata sihat itu confirm mesti menjadi perkara yang pasti baik untuk kita? Sihat boleh jadi buruk untuk kita, sakit boleh jadi baik untuk kita. Sekiranya kita memahami sihat dan sakit itu dengan cara ilmu yang lebih terperinci. Jadi mungkin saja kita ini ada seseorang yang memang Allah takdirkan sampai mati dia tu sakit. Jadi jangan dia habiskan masa tempoh sakit dia itu dengan sesuatu yang mensia-siakan kehambaan diri dia kepada Allah. Sedangkan di sebalik sakit sebenarnya terlalu banyak kebaikan yang mana dia sebenarnya sedang diberikan banyak kebaikan melalui pemahaman dan ilmu dia sebagai kehambaan diri kepada Allah untuk melalui fasa sakit. Tapi kita kan tak mampu untuk diuji dengan hal-hal yang berat yang kita tak mampu. Sebab tu ada doa. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, cuma tolong jangan bebankan kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu menanggungnya. Sakit tu macam mana tau? Sakit sampai memaki takdir. Sakit sampai menyalah-nyalahkan Allah. Sakit sampai kita rasa macam tak guna kepada kita ni. Allah zalim. Sampai merasa begitu sehingga boleh menyebabkan kekufuran, kesyirikan dan kemurtadan. Yang itu kan benda yang kita tak boleh nak tanggung. Harap jangan sampai dan tolong jangan uji kami pada perkara yang kami memang tak mampu untuk menanggungnya. Jadi itu kan rayu, bukan suruh. Harap tolong ya Allah jangan. Kerana kita nak selamat saja kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa kehambaan diri. Jadi kata pengarang tadi apa? Wahai anak Adam, Allah Ta'ala berfirman, engkau berkehendak, aku berkehendak. Dan tidak ada perkara yang berlaku melainkan barang yang aku kehendak. Melainkan apa yang aku kehendak yang akan berlaku. Maka jikalau engkau serahkan bagi aku
kepada apa saja yang aku kehendak, maka aku akan mengurniakan kurniaanku akan dikau. Okey, sebaliknya, dan jikalau, itu yang bahaya tu. Dan jikalau menyalah akan daku, engkau menyalahkan aku pada apa yang aku kehendak. Menyalahkan tu, ya Allah, kenapa jadi gini? Kenapa gini? Kenapa gini? Kenapa aku sakit? Kenapa gini? Mula kepada jalan nak menyalah. Nescaya kalahkan akan dikau pada apa yang engkau kehendak. Maknanya, apa yang kau kehendak tetap kalah juga. Kau tak puas hati macam mana pun, dahlah kurniaan tak dapat. Kehendak engkau pun kalah. Dahlah kurniaan dari Allah tak dapat. Lepas tu kehendak kita pun tak dapat. Maka tiada ada ia, tidak terjadi ia, melainkan apa yang aku kehendak. Allah ni Tuhan. Dia mengalahkan kita semua benda. Kita tak ada kuasa apa pun sebenarnya. Kita mula sombong apabila kita banyak memiliki. Kita mula dapat memenuhkan keperluan diri apabila kita dapat mula mencapai sesuatu. Jadi sebab tu kita tak nak kepandaian kita, kecantikan kita, kecerdikan kita, pengalaman kita, bakat kita, kebolehan kita, penampilan kita. Kerana kita dah pakai penampilan ni beberapa tahun, kita dah dapat banyak manfaat. Jadi kita tak nak benda tu melupakan diri kita tentang hakikatnya kita tidak ada apa-apa kuasa, tidak ada apa-apa kemampuan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini memberi bekal yang sangat indah dalam kehidupan kita. Hati kita jadi segar. Mata tak tahu ni, wallahualam. Mata segar tak segar. Hati kita mudah-mudahan menjadi segar. Jiwa kita mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan hati kita menjadi seronok, hati kita jadi tenang. Dan percayalah betapa ilmu itu amat melazatkan. Ingat tu. Percayalah bahawa ilmu itu sangat melazatkan. Wallahu a'lam bissawab. Saya Ustaz kembali boleh habiskan kot. Ustaz Fazrul beritahu dia lambat sikit. Ustaz habiskan muka surat ni kot. Oh ya. Nak urusan anak dia Saya kan. ada urusan Ustaz ada urusan. Oh, minta maaf Ustaz. ada appointment. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis, silakan. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Yang bahagia Al-Fadil, Ustaz Elmin Aminin, Muhammad Saleh yang telah pun bersama kita di pagi ini. Mudah-mudahan barakah bacaan Yasin dan doa secara berjemaah. Allah ijabahkan segala doa kita dan diberi syifa yang sempurna, dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih juga atas perkongsian ilmu. Masih lagi dari tajuk tanda-tanda kebodohan daripada kitab terjemah Nikam Jawi, di mana kita teruslah redha, dekatkan diri kepada Allah, menerima ketetapan Allah kepada kita dengan berlapang dada. Mudah-mudahan ilmu disampaikan bermanfaat, barakah, tambah kefahaman ilmu untuk kita jadikan bekalan untuk menuju ke syurga Allah. Teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz pada setiap kuliah subuh pada hari Isnin dan hari Rabu. Sebelum itu saya ingin war-warkan beberapa perkara, beberapa program yang dilancarkan oleh pihak Gemma Nur Iman, iaitu pertama yang terdekat ialah sepanjang bulan Syakban ini program-program fik puasa. Jadi malam ini kita akan bersama dengan Ustazah Afzan untuk kuliah Isyak iaitu fik puasa, dan pada hari Sabtu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari, dan 4 sesi bersama dengan daurah puasa bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah yang baru selesai pada malam semalam dan akan diteruskan pada sesi kedua minggu depan dan seterusnya sesi ketiga dan keempat. Jadi untuk dapat info itu, rujuk kepada WhatsApp group masing-masing, kepada Facebook dan sebagainya untuk dapatkan maklumat terperinci kuliah-kuliah yang kita anjurkan. Dan pihak Gemma Nur Iman sepanjang bulan Ramadan kita ada program Ihya Ramadan, forum amal Ramadan, munajat sahur, 1 hari 1 juzuk, tadarus, khatam Quran dan sebagainya. Jadi pihak Gemma Nur Iman
mewawankan kepada para jemaah yang ingin terus menginfak kepada tabung program Ihya Ramadan. Mudah-mudahan program yang kita lancarkan itu dapat berjalan dengan sempurna dengan izin Allah, dengan infak-infak daripada para jemaah yang dermawan, insya-Allah. Mudah-mudahan infak-infak itu akan menambahkan lagi rezeki para jemaah, melimpah ruah harta kita, insya-Allah. Untuk makluman para jemaah kuliah duha kita bersama dengan Ustaz Fazlur Rahimi Ma'ruf. Jadi Ustaz ada beritahu sedikit lewat lah, bukan lewat banyak, sikit saja untuk kuliah kita bersama dengan Ustaz Fazlur Rahimi Ma'ruf, iaitu pengajian berkitab Nurul Ihsan surah An-Nur. Terima kasih kepada tim Gemanu Iman dan juga para jemaah yang dikasihi sekalian. Semoga kita terus redha apa yang telah ditetapkan Allah SWT kepada kita, dan ketetapan Allah SWT adalah lebih baik daripada ketetapan manusia itu sendiri. Semoga kita semua di jalan yang diredai oleh Allah SWT. Dan kita tutup tirai untuk kuliah subuh pada pagi ini. Sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin Muhammad Salih untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan Suratul As. Dan saya mewakili tim Gemanu Iman sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan sepanjang mengendalikan kuliah pada pagi ini, dan saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih.